Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini kita membuat perkongsian lah berkaitan dengan stress management ataupun menangani stres dan meningkatkan daya tahan yang ditaja oleh uh, Vitra Shore Gold. Jadi hari ini kita nak berbincang sikit lah berkaitan dengan stress management ataupun pengurusan stres dan bagaimana stres ini mengganggu kesihatan kita. Hari ini ramai di antara kita yang mungkin uh, tidak tahu bahawa mereka sedang mengalami stres, sehingga pada satu masa mereka akan mengalami masalah tekanan darah yang tinggi, diabetes, hypertension, kolesterol. Malah setengah tu apabila dia menyedari dia sudah mengalami serangan sakit jantung sebagai contoh, ataupun dah mungkin mengalami stroke. Dan apabila doktor membuat pemeriksaan, rupanya dah mulalah mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit kronik. Dan antara faktor yang menyumbangkan masalah ini adalah seperti mana yang kita ketahui adalah pengurusan stres yang tidak mampan ataupun dalam bahasa mudahnya mungkin kita tidak mengetahui yang kita mengalami stres dan juga kita tidak menangani stres. Jadi stres ni sangat penting untuk kita faham, tahu dan juga menangani, sebab dia adalah akan merosakkan kesihatan kita dalam jangka masa yang panjang. Okey tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada kita tengok dulu kalau rakan-rakan kita dah ada. Terima kasih kerana bersama saya. Kita tengok kalau dah ada, saya akan melihat pada Facebook saya ni. Saya tengok saya minta maaf. Okey, ada dah beberapa yang sudah berada bersama saya pada hari ini. Okey, kita terus kepada apa yang dikatakan sebagai stres. Yang ni kita seperti mana saya beritahu tadi, stres ni kadang-kadang kita tak dapat diukur, tak ada test. Kalau contoh kita ada masalah kolesterol yang tinggi, kita pergi ke klinik, doktor membuat pemeriksaan darah dan kita tahu bahawa kita mengalami masalah itu. Kalau kita mengalami masalah hypertension atau tekanan darah tinggi, doktor akan membuat pemeriksaan tekanan darah menggunakan spektrometer, dan kita tahulah berapa bacaan tekanan darah kita dan sebagainya. Tetapi stres ni dia kadang-kadang dia tak objektif. Dia tak objektif, maksud dia kerana kita hanya dapat mengetahui, dapat mengagak saja berdasarkan mungkin tes-tes yang biasa kita buat, tes-tes psikologi yang kita buat. Itu pun selalunya very subjektif. Sebab apa? Sebab itu bergantung pada apa yang kita rasa, bukannya pada apa yang dapat diperiksa. Kalau mungkin masa tu kita stres, tapi baru kita menyelesaikan masalah kita, mungkin kita rasa happy, ataupun mungkin kita sebagai contoh, kita baru saja mendapat berita yang buruk, jadi kita mengalami tekanan ataupun tekanan emosi. Jadi pemeriksaan psikologi tu mungkin akan menunjukkan bahawa kita mengalami stres yang teruk. Jadi sebab tu saya cakap tadi dia tak subjektif, dia tak objektif tetapi dalam bentuk subjektif. Jadi stres ni sebenarnya adalah normal reaction apabila badan kita mengalami perubahan fizikal, emosi dan juga intellectual respon apabila kita mengalami stres tu. Jadi sebab tu nak tahu sama ada kita mengalami stres ke tak, dia dah ada perubahan pada fizikal kita, emosi kita dan juga secara intelektual. Stres ni sebenarnya bagus, yang kita sebut sebagai eustress. Eustress ni maksud dia
dia akan merangsangkan kita ke hadapan. Maksud dia sebagai contoh, besok kita ada peperiksaan, jadi kita akan membaca buku sebagai contohlah. Kita akan stres. Tapi stres yang tak bagus ni, apabila stres ni sampai kita rasa overwhelmed, maksud dia terlalu berat sangat, tak rasa dia tertanggung, kita tak mampu nak membuatnya, kita rasa berseorangan, kita rasa dunia ni tak menjebelahi kita, kita rasa tak ada kawan-kawan yang membantu. Yang inilah yang stres yang sangat berbahaya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya, iaitu kita tengok siapa yang bersama saya pada malam ini. Puan Fauziah, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Syafi'i Adarus, Khairafiq Khairuddin, Azlin, Nur Azah, siapa lagi? Jadi terima kasih kerana bersama saya. Jadi kita terus saja kita terus saja. Jadi sebab tu stres ni, kenapa kita stres? Kadang orang bertanya juga, kenapa kita boleh mengalami stres? Stres ni disebabkan oleh ujian ataupun cubaan ataupun pekerjaan atau cabaran yang kita alami ni tidak setara dengan keupayaan kita. Maksud dia tak satu level. Kalau kita, sebagai contoh, kita boleh membaca buku dalam bahasa Malaysia dengan baik, apabila orang memberikan kita satu buku untuk dibaca selama 3 hari, kita boleh membaca. Tak ada stres pun. Tetapi apabila disuruh baca kita dalam masa 1 hari, kita dah ada start stres. Tetapi stres itu masih boleh dapat dikawal dengan baik, sebab kita mungkin menambahkan kelajuan membaca, memperbanyakkan meluangkan lebih banyak masa untuk membaca dan sebagainya. Tetapi cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan hanya faham ataupun boleh membaca dalam bahasa Malaysia, tetapi diminta membuat translation dalam bahasa Rusia pula. Tuan-tuan baca buku dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, minta ditukarkan pada bahasa Rusia yang mana tuan-tuan tak tahu langsung. Yang ini akan menyebabkan kita akan mengalami stres. Sebagai contoh, kalau bos kita di tempat kerja minta kita baca buku dalam bahasa Malaysia, tukar kepada bahasa Rusia, dah tentulah kita akan mengalami stres. Dan esok pula tu kena present, kita tak ada apa-apa persediaan, tak siap satu pun lagi, sudah tentu dia akan memberi stres. Stres ni yang kita cakap ni, stres yang orang cakap tu dah tak boleh nak buat apa lagi dah, kita dah stres sangat dah besok nak buat presentation. Tetapi kena faham bahawa stres ni yang berlaku dalam jangka masa yang pendek. Mungkin dalam masa beberapa jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari masih lagi okey. Tetapi apabila stres ni berlaku dalam jangka masa yang sangat panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang itu sudah tentu akan memberi kesan yang lebih damage dia yang akan lebih ketara, yang lebih teruk dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau zaman dulu, mungkin zaman datuk nenek kita membersihkan hutan, hutan rimba dan sebagainya, apabila mereka berjumpa dengan, sebagai contoh, harimau kan, kat situ dah ada stres level, takut, sama ada kita nak lawan, fight, atau kita flight, atau kita nak lari kan bila jumpa harimau. Masa itulah perubahan pada tubuh kita, pada tubuh iaitu mungkin debaran jantung bertambah laju, anak mata akan menjadi besar, tubuh kita akan berpeluh. Kalau kita jenis yang fight ni, kita akan orang cakap tu, dia punya level stres ni tinggi dan kita nak melawan, mungkin kita akan melawan terutama kalau dah terlalu dekat kan, kita dah tak mampu untuk lari. Tetapi bagi mereka yang mungkin yang cuba melarikan diri, yang jenis mungkin penakut dan sebagainya, mungkin kita akan rasa nak buang air kecil, nak buang air besar, nak rasa pitam, kita dah tak boleh tahan lagi. Sebab tu dia punya respon tu, fight or flight ni, bergantung pada jiwa kita. Jiwa pejuang, dia akan cuba melawan. Jiwa yang bukan pejuang ni, dia akan cuba lari, dan itu yang akan menjadi antara dua ni, itu bergantung pada kita, tetapi dia memberi stres pada kita, perubahan pada kita. Itu jangka masa yang pendek saja. Mungkin apabila kita dah melarikan diri, harimau dah orang cakap tu dah tak ada, jadi kita pun akan merasa lega. Tetapi apabila kita merasa stres, stres ni yang berpanjangan, dari pagi kita stres, inilah untuk menyiapkan diri pergi ke tempat kerja dengan anak 5-6 orang, hantar ke sekolah.
Paksa bangun pagi, seorang tak bangun, seorang belum bangun, seorang dah siap, beberapa lagi belum siap, masa dah masuk pukul 7, sekolah pun mengambil masa 45 minit perjalanan tu dengan jam lagi bila sampai hantar anak ke sekolah, kemudian pergi tempat kerja. Di tempat kerja pula tu stres dengan kerja, ada perkara yang perlu dilakukan, stres pula dengan customer, dengan kalau kita duduk di depan di desk, di meja yang bersama dengan customer, lagi kita stres, pelbagai-bagai dia punya kerenah dan sebagainya. Balik rumah pula tu jam lagi sekali, sampai di rumah banyak perkara perlu dibuat di rumah, dibersihkan dan sebagainya. Akhirnya kita mengalami stres yang mana kita tak perasan. Tapi stres ni yang kita panggil chronic stress, tetapi dalam bentuk yang kita sebut lower, yang rendah je, kita rasa je yang ini yang menyebabkan masalahnya. Ataupun tekanan darah kita akan meningkat, kolesterol akan naik, menjadi penyakit diabetes, dan mungkin boleh kita mendapat kanser. Yang itu apa yang paling bahaya. Sebab itu pengawalan stres ni sebenarnya membantu untuk meningkatkan daya tahan. Sebab itu sangat penting. Jadi bagaimana kita nak buat? Saya membaca satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Molecular Psychiatry tahun 2021, baru ni publish ni, iaitu Neuroendocrinology of Stress, the Stress Related Continuum of the Chronic Disease Development. Memang mengatakan bahawa apabila kita stres dalam jangka masa yang panjang, tak kira lah sama ada stres tu stres yang rendah atau stres yang tinggi, dia akan menyebabkan kita mengalami penyakit kronik. Sebab tu kena jaga. Sebab tu hari ni kalau contoh saya pengamatan saya lah, bahawa sebagai contoh wanita muda yang mengalami stres ni yang berpanjangan ni, kebarangkalian dia untuk mendapatkan penyakit lebih awal. Contoh dalam buku teks yang saya belajar dulu 25 tahun 30 tahun yang lalu, sebagai contoh kanser payudara di kalangan wanita ni jarang. Umur 45, mungkin 50 baru ada. Tetapi sekarang umur 35 dah ada. Begitu juga yang ada kolesterol. Selalunya wanita yang masih lagi muda ni jarang dapat kolesterol yang tinggi, kecuali dah menopause. Tetapi sekarang umur 35 dah ada kolesterol yang tinggi. 45 ada pula tu serangan sakit jantung. Yang inilah antara punca-punca yang menyebabkan masalah penyakit-penyakit yang dulu jarang-jarang dilihat, tetapi sekarang dah menunjukkan semakin common, semakin orang cakap tu semakin biasa. Itu antaranya punca dia. Jadi kita tengok pada rakan-rakan kita yang berada di sini. Puan Azlin, Waalaikumsalam. Puan Azhar, terima kasih kerana bersama saya. Hari ini kita nak kongsikanlah berkaitan dengan stres dan juga berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik. Di samping itu, di hujung perkongsian ini lebih kurang dalam pukul 9.30 ataupun 9.45 nanti kita ada kuis yang ringkas, yang mana puan-puan menjawab dengan cepat dan tepat akan diberikan hadiah 1 tin susu Vitasure Gold 400 gram. Okey, kita tengok lagi berkaitan dengan stres. Jadi apa yang berlaku apabila kita stres? Apabila kita stres ni, yang terutama stres yang kronik, ramai yang tak perasan, ramai yang mengalami masalah sebagai contoh rasa sakit sendi, rasa sakit badan, kadang-kadang rasa sakit dada pun rasa sakit, degupan jantung melaju, rasa penat, susah nak tidur, sakit kepala, kadang-kadang pening, kadang-kadang tangan menggigil. Tak sebut lagi tentang tekanan darah tinggi. Lepas tu otot-otot ni, ataupun kadang-kadang kita punya gigi ni, sebab tu orang yang stres ni katakan bila tidur ni, dia punya gigi tu cakap tu clenching, ataupun kita panggil dia bergesil antara satu sama lain. Itu tanda stres tu. Dulu saya masih awal-awal umur 30-an tu macam itulah. Bila tidur je gigi dengan gigi ni bergesil. Orang rumah cakap, kenapa gigi awak ni bergesil, berbunyi, orang sebelah pun sampai dengar. Itu tanda-tanda stres sebenarnya, secara tak. Sebab apa benda ni?
di luar pemikiran ataupun kawalan kita, sebab dia adalah set subconscious kita yang berlaku apabila kita mengalami stres. Rasa sakit, rasa sakit perut, masalah kekembungan, tidak berminat melakukan hubungan intim bersama pasangan, itu pun tanda-tanda dia. Weak immunity system, sistem daya tahan yang lemah, iaitu apabila mudah batuk, demam, sesama, rasa cepat penat, anxiety, ini nak sebut lagi. Depression antara tandanya ialah dia dah tak mahu berjumpa dengan orang. Dia rasa macam jiwa dia macam orang cakap tu apa, macam tak berguna, macam failure, macam loser. Padahal dia okey je kan, tapi dia rasa macam begitulah. Sebab tu kalau orang yang depression ni, saya cadangkan supaya tutuplah Facebook tu. Sebab apa, kadang-kadang bila kita tengok orang lain menunjukkan rakan-rakan yang menunjukkan ada kereta besar, ada anak yang ramai, ada anak yang pandai, ada suami yang handsome, yang berjaya, ada isteri yang cantik dan berjaya. Ini semua kadang-kadang menyebabkan kita akan merasa depressed, beban bila kita compare dengan apa yang kita ada. Padahal mereka tu semua rakan-rakan sekolah tu. Bila kita compare, kita rasa macam kita ni failure sangat, kita ni macam tak berguna, kita ni loser. Sebab tu orang yang ada depression ni, elok tutuplah benda-benda tu, sebab dia akan menyebabkan depression kita akan bertambah banyak. Kalau kita ambil secara positif, tak apa. Kita tengok kawan-kawan kita yang dah berjaya, kita rasa gembira, nak ucapkan tahniah, nak terasa senyum, itu tak apa. Tapi kalau kita melihat rakan-rakan kita dah ada rasa macam kita ni loser, ataupun kita ni rasa tak berjaya, padahal kita okey je, yang itu eloklah tutup, sebab dia sangat mengganggu. Sadness, rasa sedih selalu, rasa sedih mungkin disebabkan oleh cabaran-cabaran yang mana kadang-kadang cabaran tu kecil saja, tetapi sebab otak kita ni tidak dapat berfikir dengan baik, otak kita ni buntu orang cakap, jadi kita tak mampu. Sebab tu kita kena jumpa kaunselor. Untuk pengetahuan perempuan, tuan-tuan, saya pun belajar kaunseling selama lebih kurang 4 tahun di UTM. Kaunselor ni sebenarnya dia bukan memberikan tunjuk ajar macam mana nak selesaikan. Dia hanya membuka minda kita. Apa nak buat? Bergantung pada diri kita, kapasiti kita. Contoh dia kata, saya tak cukup duit lah setiap bulan. Nanti kaunselor cakap, kenapa awak tak cukup duit? Nanti otak sini kita akan cakap, mungkin saya belanja berlebihan, atau mungkin hutang saya terlalu banyak. Kemudian kaunselor akan beritahu macam mana nak kurangkan hutang-hutang tu. Sebab dia akan membuka sebenarnya. Dia tak cakap okey, awak kena kurang hutang, awak kena kerja lebih overtime, awak tidak. Kaunselor yang sebetulnya dia hanya membuka minda kita, memberikan kita jalan. Sebab bila orang tu dalam stres, dia tak nampak sekeliling, dia tak nampak, tetapi kaunselor ni yang akan membuka jalan. Yang sebelah mana awak nak buka? Di sebelah kanan, dia akan buka. Awak nak pergi sebelah kiri, dia akan buka. Itulah konsep kaunseling yang membuka minda kita bagaimana kita hendak mengatasi masalah kita. Okey, kita seterusnya. Salah satu benda yang kadang-kadang kita sangat risau, terutama orang yang mengalami masalah anxiety ataupun irritability. Anxiety maksud dia apa? Maksud dia dia bimbang secara berlebihan. Bimbang secara berlebihan ni yang kita panggil dia anxiety. Maksud dia, sebab contoh, besok kita ada nak jumpa dengan pelanggan, contoh ataupun bos, pelanggan besar, tetapi baju yang kita nak pergi ni masih basah lagi, masih tak kering lagi. Baru pukul 12 kita rasa macam mana nak buat ni, baju tak kering lagi, patutnya kita kena pakai baju tu, tapi masih lagi tak. Jadi dia akan berfikir over. Kalau kita sebab contoh, apa masalahnya, kita carilah baju lain, atau kurangnya kita boleh letak kat bawah kipas ke, kita letak. Kita ada berbagai cara untuk. Tetapi bagi orang yang anxiety ni, dia tak boleh fikir benda tu. Dia merasakan benda tu adalah benda yang serius. Benda yang kecil macam gini pun, dia katakan benda ni adalah satu benda yang serius, benda yang sukar nak diselesaikan dan sebagainya. Itu tanda-tanda orang yang ada anxiety. Orang anxiety, tanda selain daripada tu, dia suka melihat ke belakang, menggunakan pengalaman yang lama tu untuk relate dengan pengalaman yang baru. Ini orang anxiety. Sebab tu orang anxiety ni dia akan
dulu aku pernah macam gini, sekarang ni mungkin benda ni akan berulang. Dia tak melihat positif. Sebab tu orang anxiety ni perlu dibantu. Perlu dibantu. Kalau sebab apa orang anxiety ni, kalau kita marah dia, kita kutuk dia sebagai contoh, memang tak selesai masalah. Kita kena bantu, cari orang yang betul-betul sabar. Inilah yang masalah dia, nak mencari kaunselor yang betul-betul sabar, yang orang cakap tu apa, membantu dengan perasaan, perasaan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang kadang susah nak dapat. Okey, ini antara yang kita tengok bagi orang-orang yang mengalami ni. Panic attack. Panic attack ni selalunya berlaku pada orang yang ada anxiety. Sesekali dia berlaku. Sebab tu bila kadang-kadang benda tu berlaku secara tak ada sebab. Anxiety, panic attack ni kadang-kadang tiba-tiba degupan jantung laju, terlalu laju sampai dia rasa dia dapat serangan sakit jantung. Ataupun mungkin dia terasa macam nak pitam, dia sampai dia susah bernafas dan sebagainya. Jadi ini adalah antara panic attack. Sebab tu orang panic attack ni, cara nak terbaik ialah menggunakan teknik pernafasan. Contoh, pernafasan, tarik nafas 3 saat, tahan 3 saat, lepaskan 3 saat. Lepas tu naikkan balik 5 saat, tarik nafas 5 saat, tahan 5 saat, lepaskan 5 saat. Contoh. Selepas tu kita boleh ambil wuduk. So, wuduk ni penting sebab dalam kajian saintis, apabila kita membasahkan muka kita dengan air yang sejuk, yang ni disebut sebagai diving, bila kita basuh muka kita akan, degupan jantung kita yang laju tu tiba-tiba dia akan terus rendah. Dia akan relief. Kalau kita marah, kita anxiety, kita ada panic attack, ambil wuduk sebab dia akan membasuhkan muka kita. Kalau tak mampu ambil wuduk, sekurang-kurangnya basuh muka je. Basuh muka kita beberapa kali, dia akan, tekanan darah kita akan rendah, kita punya pulse rate kita menjadi rendah. Itu teknik dia bagi orang yang mengalami stres ataupun yang mengalami panic attack. Sebab apa, kalau anxiety ni tidak dikawal, kemungkinan dia akan pergi kepada perkara-perkara yang mungkin akan menyebabkan dia cuba melupakan stres dia. Antaranya minum alkohol, merokok, berjudi. Mungkin kalau wanita mungkin dia akan suka makan, dia rasa nak melepaskan dia punya anxiety, stres dia ambil beli makan, beli kek, minum coklat, benda yang mana-mana, sebab dia akan rasa relief. Ataupun mungkin orang yang stres ni, dia akan pergi suka shopping untuk melepaskan kerisauan dia, stres dia. Sebab apa, bila dia dapat apa yang dia nak, yang dia suka, dia akan melepaskan endorfin, melepaskan dopamin, dia akan rasa lega, relax dan seronok, dan akhirnya dia akan menjadi addiction. Sebab tu ada orang cakap tu ketagihan bershopping disebabkan apa? Sebabkan dia cuba untuk melepaskan stres atau anxiety ataupun depression, dan akhirnya dia menjadi ketagihan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena berhati-hatilah dengan orang cakap tu, dengan stres kita. Jadi bagaimana nak menggunakan stres? Stres ni dia dapat dibantu apabila kita sebagai contoh menjaga pemakanan kita. Banyak ambil makanan-makanan yang bernutrisi. Lepas tu kita cukup tidur. Lepas tu apa lagi? Kita cukup tidur, kita berjumpa dengan kawan-kawan, kita membuat exercise sikit. Membuat exercise, dia akan membantu kita untuk mengurangkan perasaan tu. Okey. Dibagi di okey. Yang ni lebih banyak rupanya. Okey, terima kasih pada rakan-rakan kita Nur Azam Makno, Waalaikumsalam. Nur Az Jannah, Waalaikumsalam. Nazima, Rozita Hamzah, Anum Fiza, terima kasih. Fauzia, Zizi, Waalaikumsalam. Jimmy Muhammad Syaril, Waalaikumsalam. Fiza Rahim, Waalaikumsalam. Kita ada hadiah Puan Fiza, sekali lagi saya akan bacakan. Juliah Jamal, anxiety, ya betul, anxiety. Sembelit pun boleh disebabkan oleh masalah kita mengalami stres. Sebab bila kita stres ni,
kebanyakan ni kadang-kadang dia akan mengganggu bahagian dalaman, pergerakan jantung kita dia mungkin bertambah laju, pergerakan usus kita akan menjadi perlahan, kita punya pundi kencing akan mengecut dengan lebih, orang cakap lebih kuat, menyebabkan kita rasa nak kencing uh, Beri Fauziah Muhammad Sulaiman, Buddhism, apa tu puan? Saya tak dapat mengagak apa yang puan cuba sampaikan. Fiza, betul apabila kita mengalami depression, terutamanya apabila kita ada rasa membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, elok kita tutup saja Facebook kita. Jangan kita terasa nak tengok, sebab dia akan menyebabkan kita akan rasa macam lebih loser, lebih gagal dan sebagainya. Padahal okey je, kita sebenarnya dah bagus dah, tetapi kita akan rasa begitu. Notahira, okey, terima kasih. Boleh dapatkan kalau nak cuba Vitra Sure Gold, makanan pendayatan berformula lengkap ni, boleh pergi ke laman farmasi, laman online kedai saya tu, nextvenue.com. Amy oleh Faus, Waalaikumsalam. Siti Nur Azlin Amin, doktor, kalau tak stres macam mana? Kalau tak nak stres macam mana? Yang ni kita sebut, kita nak bincangkan lah bagaimana kita nak stres. Sebenarnya nak stres ni, kita pertama sekali, seperti saya cakap tadi, pendekatan secara am tu, pilih makanan-makanan yang bernutrisi, makanan-makanan yang bagus untuk otak kita, untuk lebih tenang. Contohnya minyak zaitun, omega 3, vitamin E, dia sangat membantu untuk kita berasa tenang sikit. Tetapi selain daripada itu, kita boleh pastikan kita minum air yang cukup, tidur yang cukup, lakukan aktiviti fizikal sikit waktu siang supaya kita mudah tidur. Lepas tu mungkin kita apa lagi, mungkin kita boleh ambil sikit lah pemakanan ataupun vitamin yang membantu kita untuk kita lebih mudah mengatasinya. Tapi itu tak cukup. Perkara yang paling penting sekali lah, kita kena tahu apa yang sebenarnya stres yang membuatkan kita stres. Sebagai contoh, kita stres dengan masalah keuangan kita. Jadi kita akan lihatlah perbelanjaan kita, mana yang perlu boleh dikurangkan, mana perlu pendapatan kita boleh ditambahkan. Itu sebagai contoh. Kalau kita stres dengan masa, kita rasa masa tak mencukupi, terlalu banyak perlu pekerjaan yang kita buat, kita boleh buat jadual. Kita boleh buat jadual, kita masukkan ke dalam kita panggil dia cubics dia, kita akan tulis tu yang mana perlu diselesaikan dengan segera, tetapi dia tidak penting. Mana yang perlu diselesaikan dengan segera dan dia amat penting. Mana yang tak perlu diselesaikan segera, tetapi dia akan sangat penting. Dan apa yang tak perlu diselesaikan segera dan juga tidak penting. Jadi dengan cara ni kita dapat melihat sebenarnya dalam aktiviti kehidupan kita seharian, apa yang penting dan apa yang tak penting. Jadi penting yang penting dan perlu diselesaikan segera, kita buat dulu. Yang mana yang tidak penting dan tidak perlu dibuatkan segera, haluslah kita jauhkan, ataupun kita boleh biarkan saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi masa, kewangan, sehari hubungan keluarga ni macam gitulah. Kadang-kadang kita kena faham dengan anak kita, dengan pasangan suami isteri. Kadang-kadang macam saya pun kira belajar jugalah. Sebab tu saya belajar kaunseling, sebab untuk diri saya. Kadang ada benda yang kita tak faham berkaitan dengan pasangan kita. Ada benda-benda yang dia tak suka, ada benda-benda yang dia tak setuju dengan kita. Kita kena faham. Bila kita tahu, cuba kita elakkan. Yang itu adalah antara yang sangat membantu. Dalam tempat kerja pun sama. Dalam tempat kerja ni, kita kena memilih sebenarnya rakan yang baik. Rakan yang baik yang dapat membantu kita meluangkan masa untuk kita boleh berbicara dengan kita. Jangan memilih salah sahabat, kawan. Sebab apa? Bila kita bercerita, nanti dia akan menceritakan pula kekurangan kita, kelemahan kita pada orang lain. Jadi pilih kawan yang boleh simpan rahsia, yang membantu, yang menunjuk ajar, yang memberi support. Tak ramai, tetapi insya-Allah ada satu atau dua orang dalam tempat kerja kita. Jadi inilah yang kita nak cari ni. Cara dia macam nak cari. Kalau saya buat test je sebenarnya.
Kadang-kadang saja kita provoke dia kan, kau dengar cerita tak tentang A ni? Kalau dia kata tak ada, yang B ni dia begini gini gini, kau pernah dengar cerita tak? Kata tak ada. Yang orang macam gini yang boleh kita jadikan sahabat. Tetapi orang yang jadi nak mengorek kan, dia dengar je apa dia, apa masalah dia, apa dia, yang itu kita bimbang, nanti di belakang kita dia pun akan membuat benda yang sama dengan orang lain. Itu antaranya lah. Sebab tu kalau saya sebenarnya lebih suka menyendiri, tetapi bila kita bekerja bersendirian ni, kadang-kadang kita akan mengalami rasa lonely, tak ada sahabat untuk berbicara dan sebagainya. Terima kasih Puan Nur Azah Maknoh, Nur Syuhada. Okey, kita nak memperkenalkanlah susu yang menjadi sponsor pada malam ini, iaitu Vitasure. Vitasure ni adalah minuman yang berasaskan soya. Berasaskan soya, dia lebih baik lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita ambil susu lembu ni, masalahnya dia mengalami alergi. Untuk orang yang ada masalah alergi, susu soya ni adalah yang terbaik dalam mendapatkan protein. Setengah orang tu dia tak boleh banyak sangat makan protein. Sebab contoh kalau dia makan, dia tak berselera. Orang tua ataupun orang yang mengalami sakit yang kronik, yang berpanjangan selepas pembedahan dan sebagainya, dia tak boleh nak minum soya, minum susu sebab contoh, atau daging. Soya ni, protein daripada soya ni antara yang dapat membantu dia. Ataupun orang yang mengalami kekurangan enzim laktos, apabila dia minum susu, dia menyebabkan kekembungan, cerit-berit dan sebagainya, soya tu bagus. Dan di dalam susu ni kita ada satu selain pada mineral, vitamin di dalamnya, dia ada satu yeast beta glucan. Yeast beta glucan ni sebenarnya terdapat pada yeast, boleh juga terdapat pada oat. Selalunya ada dua lah, daripada oat dan juga daripada yeast. Yang daripada oat ni sebenarnya bagus untuk menurunkan kolesterol. Sebab tu orang yang ada kolesterol, kerana doktor mencadangkan pengambilan oats, kecuali kalau dia mengalami masalah sensitif pada gluten. Kalau ada masalah gluten sensitivity, memang oat tak sesuai lah untuk dia, walaupun dia mengandungi beta glucan. Tetapi bagi meningkatkan daya tahan ni, apa yang bagusnya dah yeast beta glucan, dia akan membantu. Okey, sebab tu macam mana kita nak mengetahui kita punya degupan jantung, kita mengalami stres atau tidak. Sebab tu setengah orang tu dia nak cuba, nak tahu secara mudah. Apa cara mudah untuk mengetahui sama ada dia ada stres ke tidak? Dari segi fizikal dia, pertama sekali dia naklah melihat degupan jantung dia, ataupun nadi dia. Tuan-tuan ambil tangan, letakkan tangan di jari ni, bawah ni jari, letakkan di sini, rasa ada degupan jantung, degupan nadi, cuba kira. Yang normalnya antara 60 hingga 100. Jadi kalau katakan perempuan, tuan-tuan ada stres, kemungkinan dia akan naik sampai 100 atau lebih. Tetapi selalunya dia akan turun balik. Yang itu adalah normal. Sebab contoh kita membuat exercise kan, tekanan darah kita punya nadi kita akan naik lebih daripada 100, 110, 120, tetapi dia akan turun kembali kepada yang normal. Yang itu adalah normal. Jangan risau. Cakap doktor, saya punya tekanan nadi saya tinggi. Kalau untuk sementara tak ada masalah. Lepas kita rehat dia akan turun. Kalau kita stres pun dia akan meningkat. Tetapi apabila kita dah rehat, kita tu dia akan turun balik. Itu normal. Masalahnya apabila nadi dia terus meningkat, dia tak normal. Yang ini yang kita bimbang. Dia mungkin disebabkan perkara-perkara yang lain. Sebab contoh ada masalah kita panggil atrial fibrillation, nombor satu. Nombor dua, mungkin dia ada masalah thyroid, hyperthyroidism, yang boleh menyebabkan masalah nadi yang tinggi. Wanita yang hamil juga, orang yang demam juga adalah mempunyai nadi yang tinggi, tetapi dia dianggap sebagai normal. Sebab tu bagi orang yang stres ni, selalunya degupan jantung dia atau nadi dia lebih daripada 100. Yang itu tanda yang mungkin kita boleh tengok lah. Tapi tak semestinya. Ada orang yang stres tetapi nadi dia normal. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fizikal dia. Secara fizikal dia akan merasa sakit kepala, rasa kekembungan, rasa sendi sakit, rasa berbagai sakit.
sehingga kadang-kadang dia tak boleh tidur, kadang-kadang dia rasa tidur pun tak nyenyak, rasa terbangun. Dari segi emosi pula, dari segi emosi pula, orang yang stres ni memang cepat marah. Jadi kalau kita tengok rakan-rakan kita yang tiba-tiba dia naik angin ataupun dia tersentap, kemungkinan dia mengalami stres. Kita kena faham lah, mungkin janganlah kita orang cakap lagi provoke dia. Dengan dia ada stres, okey, orang ni mungkin dia stres. Bagi kita sendiri, kalau kita stres, mungkin kita mengambil pendekatan, sebagai contoh cuci muka kita, kita mungkin berjalan keluar dan sebagainya, pergi ke pantry sekejap, minum air dan sebagainya, dia membantu. Teknik pernafasan, breathing, saya cakap tadi, tarik nafas dalam, keluarkan, lepas tu exhale, inhale 5 saat, tahan 5 saat, keluar kan, 5 saat. Dia membantu pada masa itu. Dia tak menyelesaikan stres ni dalam masa yang panjang, tetapi sekurang-kurangnya pada masa itu dia dapat mengurangkan masalah ni. Okey. Jadi boleh kita pergi kepada apa yang cakap tu, sesi menjawab soalan. Kita akan mulakanlah sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan mulakan. Okey, sebelum tu saya nak menjawab soalan lah. Apa pendapat yang menyatakan meminum soya boleh mengaktifkan sel kanser? Okey. Sel kanser, sebenarnya soya ni kalau kita baca banyak jurnal, dia sebenarnya pendapat-pendapat yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan soya ni bagus, sebagai contoh untuk mengelakkan kanser payudara. Ada setengah tu berpendapat bahawa soya ni boleh menyebabkan masalah kesuburan pada lelaki. Pada saya sebenarnya soya ni kita masalah yang berlaku apabila kemungkinan kita mengambil soya ni terlalu banyak, ataupun dos dia terlalu banyak, ataupun mungkin kita ambil hari-hari. Tetapi kalau nak mengurangkan dia punya kemudaratan tu, antaranya kita ambil yang fermented ataupun yang ditapai. Seperti contohnya kita ambil tempe, kita ambil apa lagi yang dah ditapai ni, kebarangkalian dia ada kurang. Itu pendapat juga. Itu pendapat, tak ada termasuk dalam jurnal yang saya baca. Jadi kalau tanya saya, adakah dia boleh menyebabkan mengaktifkan kanser? Ini sebenarnya pada saya satu yang kontroversial. Masih lagi tak ada ketetapan. Tidak ada orang cakap tu kausatif. Maksud dia kausatif apa? Sebagai contoh, kita makan pedas, kita merasa sakit perut, cerit-berit. Itu kausatif. Tetapi sebagai contoh, kita makan, kita dapati orang yang sebagai contoh ambil daun, makan ulam contoh, tiba-tiba kita tengok kebanyakan dia sakit perut, cerit-berit. Kemungkinan itu adalah kita panggil association. Maksud dia orang yang ambil ulam ni untuk dapat sakit perut ada, tetapi dia tidak semua orang. Dia ada beberapa orang saja. Dia katakan makan ulam menyebabkan sakit perut contoh. Berbanding dengan tadi ambil pedas menyebabkan sakit perut. Jadi kalau tanya saya, soya ni boleh menyebabkan aktif kanser, dia masih lagi dalam perdebatan. Saya tak melihat dia satu kausatif, ataupun menyebabkan pengaktifan kanser. Tetapi benda-benda lain sebagai contoh collagen, yang itu lebih dia punya pendapat tu lebih berat kat situ. Collagen contoh, yang itu. Tetapi itu masih lagi dalam cakap dalam perbincangan. Kalau kita tanya doktor-doktor yang biasa di klinik, mungkin dia kata tidak menyebabkan apa-apa. Puan Amy, lain tak terganggu. Di mana tu Puan Amy? Hafizah, adakah salah satu punca gastrik disebabkan stres? Ya, betul. Stres ni memang menyebabkan gastrik. Orang tak tahu pun dia mengalami masalah stres, tiba-tiba dia ada gastrik. Itu biasa tu. Sampai kadang-kadang saya pernah tengok dia mengalami pendarahan dalam perut. Ini terutama bagi mereka yang sebagai contoh duduk dalam ICU terlalu lama. ICU tu patient tu sebenarnya dalam stres tu sebenarnya. Dalam stres. Sebab tu bila masuk ice tube tu kadang-kadang keluar semua lendir-lendir ni warna merah, pekat dan sebagainya. Yang itu adalah sebenarnya dah ada darah sebenarnya. Sebab tu orang yang duduk ICU lama, dia akan bagi ubat intravenous seperti contoh ranitidine dan sebagainya, bagi untuk mengurangkan pengeluaran asid. Begitu juga untuk orang yang biasa, dia boleh menyebabkan pedih perut, luka, dan saya bimbang pendarahan. Kalau ada pendarahan tu dah terlalu banyak. Setengah orang tu dia tak tahu dia ada gastrik,
Mungkin dia tak sedar, tetapi mengandung apabila najis dia menjadi hitam. Najis hitam tu apa? Sebenarnya darah dari perut dia turun, dia bercampur dengan asid, turun ke bawah jadi najis dan dia menjadi tar, macam kita panggil najis kita dalam masjid tar lah, melekit-lekit berwarna hitam. Itu berkemungkinan disebabkan oleh darah dalam perut kita, ada pendarahan. Saya bimbang mungkin disebabkan oleh gastric ulcer tu. Jadi kena berhati-hati. Di Kuala Lumpur tak cantik Puan Amy. Di Johor ni dia mendung sikit, mungkin sebablah itu agaknya. Okey, Zuraida syukur saya ada GERD. Kenapa sampai kacau saraf je jadi lemah, sampai lawyer, vitamin apa yang saya ambil yang tak ada asid. Yang GERD ni, kalau perempuan mengalami masalah anxiety dan juga panic attack, yang ini memang berkaitan. Sebab apa? Orang yang anxiety dan juga yang ada panic attack, dia selalunya sensitif terhadap perubahan dalam badan dia. Jadi apabila dia terasa gastrik tu, dia akan lebih berbanding dengan orang lain. Sebab tu orang yang ada gastrik kadang-kadang dia tak boleh nak puasa. Sebab bila dia lapar, dia rasa macam dia ada gastrik. Dia rasa macam sampai rasa nak loya, nak muntah. Padahal tadi dah sahur tadi, tapi pukul 10 dia dah rasa dah macam tak boleh dah ni kan, dah macam gastrik dan sebagainya. Berbanding dengan orang lain dia mungkin perubahan dalam badan dia tak tahu pun, dia tak rasa pun. Sebab orang yang ada anxiety dan panic disorder ini sangat sensitif pada tubuh, dan inilah yang kadang-kadang menyebabkan dia mengalami lebih rasa loya, nak muntah, gastrik dan sebagainya. Jadi kalau untuk gastrik ni macam-macam boleh, macam-macam kita boleh cadangkan. Selalunya saya cadangkan sama ada ambil minyak zaitun ke, ataupun ambil kelapa, minyak kelapa, ataupun boleh ambil fiber, makan sayur-sayuran yang lebih banyak, dan juga mungkin boleh ambil susu. Setengah orang tu dia ambil susu, dia dapat melegakan. Setengah orang minum susu yang boleh menyebabkan dia bertambah teruk. Sebab apa? Sebab itulah masalah kadang-kadang dia ada mengalami masalah intolerance. Tapi soya ni insya-Allah dia akan bertambah okey kot, sebab soya ni daripada tumbuh-tumbuhan. Cuma masalahnya itulah, setengah pendapat mengatakan bahawa soya ni boleh menyebabkan lelaki tidak subur, ataupun masalah kanser ni dia masih lagi dalam perdebatan. Okey. Jadi kita tengok lagi kan tak ada. Okey, kita akan membaca satu soalan. Bagi sedia tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca satu soalan. Siapa yang boleh menjawab dengan cepat dan tepat, cepat dan tepat bolehlah menjawabnya, dan kita akan umumkan sebagai pemenang. Okey, soalan pertama. Degupan jantung yang normal. Berapa degupan jantung yang normal? Saya ada sebut tadi. Setengah orang tu mengalami anxiety, degupan jantung dia tinggi. Berapa yang tinggi tu? Setengah doktor, saya mengalami degupan jantung yang laju ni doktor. Berapa degupan awak? Baru 80. Lepas tu normal kan? Kita nak tahu apa dia punya cakap tu maksimum. Sungguhnya tuan-tuan bagilah maksimum degupan jantung yang normal. Agak berapa tu? Jadi kita bagi masa. Ya betul, Amy oleh Faust dah menjawab dengan cepat dan tepat. Amy nanti boleh hubungi saya punya staff saya di nombor berapa tu? Nombor 017 792 2172. Boleh tengok kat atas nanti nombor, berikan nama, alamat dan juga nombor telefon untuk kita hubungi nanti. Okey, terima kasih. Jawapannya adalah 60 hingga 100. Antara 60 hingga 100. 120 tu dah cakap tu dah tinggi dah tu. 60 hingga 100. Saya minta maaf Puan Tahira, Puan Nur Tahira, sebab Puan Amy dah menjawabnya. Begitu juga Ning Aniza. Jawapan telah dapat dijawab dengan cepat dan tepat oleh siapa tadi tu? Amy oleh Faust tadi. Okey, tak apa, kita ada dua lagi hadiah. InsyaAllah kena jawab cepat dan tepat. Betul lah, mungkin apabila ada masalah mencerap bagi wifi yang terputus-putus ni, itulah kadang-kadang dia akan tak jelas dan sebagainya. Okey, soalan yang kedua. Vitrasure Gold ni adalah susu jenis apa? Susu jenis apa? Kalau perempuan dapat jawab dengan betul, dengan cepat dan tepat, kita akan umumkan sebagai pemenang. Vitrasure Gold adalah susu jenis apa?
Kita dah berbincangkan masalah dengan intolerance tadi, mungkin masalah alergi jadi Vitasure ni memang sesuai lah kalau setengah orang tu nak minum susu, nak dapatkan khasiat protein di dalamnya, boleh mengambil Vitasure Gold. Dan sebab apa, dia adalah susu jenis, ya betul sekali lagi Puan Amy, saya minta maaf kita bagi pada orang lain ya. Puan Amy nampaknya betul-betul ni mendengar ni, tapi kita bagi orang lain lah kita bagi pada yang menjawab dengan cepat dan tepat ni. Saya minta maaf yang lain Susan Impak. Susan Impak ni mohon nanti berikan nama, alamat dan juga nombor telefon kepada staf saya. Ambil nombor ni, iaitu nombor 017-792-2172. Yang ini ada kat atas tu. Saya minta staf saya tolong bagi balik nombor telefon supaya dapat dihubungi. Okey, terima kasih tuan-tuan yang perempuan yang mana mendengar perkongsian saya. Memang betul daripada susu soya rasanya pun sedap kalau kita membancu dengan ukuran yang betul. Jadi untuk waktu petang tu bolehlah kita minum sambil tengok TV, boleh bagi, dia akan meningkatkan daya tahan tetapi susu ni sesuai lah untuk orang dewasa sebab dia meningkatkan daya tahan dan juga dia punya kandungan mineral dan vitamin tu, terutama pada ibu bapa kita nak suruh makan pun dia tak berselera makan pun sedikit ataupun orang yang ada nasal tube dah masuk tube dalam hidung, dia dah tak boleh menelan dan sebagainya. Ini sesuai bagi mereka yang baru membuat operation, bagi mereka yang demam dan sebagainya pun bagus juga. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir iaitu beta glukan di dalam susu Vitasure Gold ni adalah bersumber daripada mana? Saya dah sebut dua sumber yang biasa tadi tu, tetapi tuan-tuan yang mendengar tu mungkin dapat mengagak lah dia ada dua sumber yang biasa. Satu tu bagus untuk turunkan kolesterol dan satu lagi bagus untuk meningkatkan daya tahan. Jadi Vitasure Gold mengandungi beta glukan dari sumber apa yang bagus untuk meningkatkan daya tahan. Bagi mereka yang menjawab dengan cepat dan tepat, saya akan umumkan sebagai pemenang. Ada? Ya, saya dah ada jawapannya dah. Ada orang dah menjawab itu Puan Nur Tahira. Kali ini dia dah bersedia dan menjawab dengan tepat, iaitu daripada yeast daripada yeast. Beta glukan daripada yeast ni dapat meningkatkan sistem daya tahan kita. Tuan-tuan boleh Google, banyak kajian berkaitan dengannya. Saya bukan cakap tu sembang kari Tuan-tuan boleh pergi banyak Google, jurnal dan sebagainya. Memang yeast yang menghasilkan beta glukan ni memang meningkatkan sistem daya tahan. Sementara beta glukan daripada oats dikatakan dapat menurunkan kolesterol. Jadi nak menurunkan kolesterol banyak cara. Minum minyak zaitun boleh, ambil oat, banyak fiber dan sebagainya. Jadi antaranya ialah yang dapat meningkatkan sistem daya tahan kita melalui beta glukan yang bersumberkan yeast. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama saya. Yang menang tu jangan lupa untuk menghubungi staf saya hari ini, hari Jumaat, besok Sabtu, Ahad. Mungkin akan dihubungi semula pada hari Isnin, tapi kena bagi sekarang sebab hari Isnin nanti kita nak hantarkan kepada headquarter supaya dia akan menyerahkan hadiah untuk pemenang. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pada malam ini. Kita jumpa di lain kali, mungkin di minggu hadapan kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.